Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi man zara qauman la yusalli bihim. Situ. Ini satu bab datang ni menyatakan mereka yang ziarah ia akan satu kaum tiada ia sembahyang dengan mereka. Yang jangan sembahyang dengan mereka itu jadi imam, itu maksudnya. Ya. Dia datang satu kaum tempat kampung orang kan. Dia lah jadi imam. Dia jangan jadi imam. Kecuali kalau diizin itu lainlah. Mungkin itu kampung anak murid yang ini guru dia menghormati. Tapi kalau dia nak duduk imam tak ada masalah. Tapi segi adab elok itulah. Maknanya hak dia itu sebenarnya. Ketahui kiranya saudaraku selalulah kena ke atas seorang yang tidak mengambil ingat akan hukum syarak. Ini dia. Bahawa apabila pergi ia tempat jamaah, bahawa ia menjadi imam dengan tiada izin imam. Itu. Lepas tu nanti akan Naqsyabandiyah kalau pergi mana zawiyah, walaupun dia syekh besar. Kalau pergi zawiyah sana, orang situ dia imam dia. Dia tak boleh potong. Ya. Kaedah. Lepas tu dia beramal dalam hadis. Sama. Ya. Bahawa musyrik orang datang sini tak ada imam tu. Arwah almarhum dia datang tu orang lain imam. Tu kaedah dia. Kita pergi tempat orang, tempat itulah orang situ yang lebih layak. Kecuali dia izin tu lain. Dengan tiada izin imam bagi tempat itu. Tempat tu dah ada imam dah, dia datang full, dia potong depan dia. Orang tengok dia macam Samsung. Ya, jadi orang tempat tu suruh dia pergi, baru dia pergilah. Dengan tiada izin imam bagi tempat atau izin orang-orang jemaah tadi, ya. Maka demikian itu ditegah akan dia oleh syarak jika orang itu datang terlebih fiqah dan lebih qari sekalipun. Ya, memang dia hebat segi bacaannya, segi keilmuannya, ya. Jadi maknanya tu hak orang tu, jangan rampas tu hak dia. Tapi biasanya kalau kita lah tunggu datang takkan kita duduk depan kita pun tak sedap kan, itu soal lain. Tapi kalau dia nak depan tak ada salah. Imam hukum ni tu tempat dia, tu hak dia. Dikeluarkan oleh Tirmizi dengan bunyinya, ya. An Abi Atiyah qal kana Malik ibnu Khuwairis yatina fi musallana yatahaddasu fa hadaratis salah yauman faqulna lahu taqaddam. Ya, faqal ya liyataqaddam ba'dukum hatta uhaddisakum lima la ataqaddam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Diriwayatkan daripada Abi Atiyah katanya adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Malik bin Khuwairis. Datang ia akan kami pada tempat semayang kami. Berbual-bualah, dia berbual di madrasah tu ataupun di masjid atau musalla. Dan bercakap-cakap perkara agama, bersukun hukum hakam dan sebagainya. Maka pada satu hari datanglah masa dengan masa sembahyang. Tiba-tiba dia berbual pun masa waktu sembahyang. Lalu kata Atiyah, maka datang waktu sembahyang pada satu hari. Maka bersabdalah kami, maka bersedialah kami sembahyang berjamaah dan berhajat kami akan seorang menjadi imam. Maka kata kami bagi Malik Ibnu Khuwairis, maralah tuan hamba, maknanya fadal ke depanlah menjadi imam kami sekalian yang hadir ini. Apabila didengar Malik akan suruh ya kami demikian itu, ia pun enggan. Dia tak menjadi imam pergi. Ia enggan daripada mara ke hadapan menjadi imam. Kita pula bergebuk jadi imam. Berdesuk dia gitu. Lepas tu baca pula lah macam-macam. Makmum dengar bersengal dia. Macam-macam bunyi kan.
Habis, jadi bila disuruh, jadi dia pun tak mau pergi. Dia enggan. Ia pun enggan daripada mara ke hadapan menjadi imam kerana diketahui akan tegar demikian itu daripada Rasulullah SAW. Kena ada pengetahuan, kepahaman yang dia dah dapat cara baginda SAW mengolah benda seumpama ini. Dan enggan serta tahu akan tegar itu tiada didiamkannya, bahkan dikeluarkan. Dia tahu benda tu tak disenyap saja, dia terus memberi keterangan daripada apa yang dipaham daripada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Ibnu Atiyah, maka kata Malik Ibnu Huwairis, hendaklah mara ke hadapan oleh setengah orang daripada kamu. Ini kelangan kamu sendiri ke depan ni. Ya, ya taqaddam ba'dukum hatta uhaddisakum lima la ataqaddam. Pergi. Nanti aku cerita sebab apa aku tak pergi ke depan. Maka kata Malik, hendaklah mara ke hadapan oleh setengah orang dari kamu yang mempunyai tempat. Mana tuan tempat ni, orang kampung, supaya aku khabarkan pada kamu mengapa tidak aku mau mara ke hadapan menjadi imam. Ya Allah, pergi dulu depan, kalau cerita amanah gitu. Jangan kamu sekarang tidak ketahui, kata. Sebab aku tak jadi ni pun ada hukum, ada pendedahan yang telah didapat daripada Rasulullah SAW. Habis itu, jadi aku akan ceritakan apa sebab yang aku tidak mara ke hadapan jadi imam. Jangan kamu tidak mengetahui gitu. Kemudian sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sebenarnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man zara qauman fala ya ummu wal ya ummahum ar-rajulun minhum. Nabi larang tu. Ya, man zara qauman, barang siapa yang ziarah satu kaum, fala ya ummahum amma ya ummu, fala ya ummahum, maka jangan dia menjadi imam akan mereka itu. Sebaliknya, wal ya ummahum rajulun minhum. Hati barang siapa datang ziarah ke tempat satu kaum kemudian sampai waktu semayang, berajak semayang jemaah, jangan jadi imam. Nabi kata, oleh mereka datang ziarah dari akan kaum itu, dan taklah jadi imam akan kaum itu seorang daripada mereka itulah. Di kalangan mereka bangun jadi imam. Itu yang terbaik. Baca satu ulama dijawab dengan ilmu nahu dan orang tu jadi imam. Dia kata apa? Bila mungkin didatangkan dengan domir muttasil, maka jangan datangkan dengan domir munfasil. Paham domir muttasil? Domir berhubung. Ya. Habis. Dia hendaklah jadi imam kaum tu, seorang daripada mereka tu. Sebab tu hadis Nabi itu. Habis. Dalam masalah imamkan orang yang datang ziarah, bagaimana hukum? Orang yang datang ziarah jadi imam, bukan orang kampung tu. Apa hukum dia? Tu. Jawab, bermula berimamkan orang yang datang ziarah itu telah bersalah-salahan ulama. Mana ada kekhilafan di kalangan pandangan para ulama. Mana hukum ijtihad keluar di sini banyak. Baik, tadi hadis Nabi betul lah. Di masalah hadis tu maksud dia macam mana? Itu yang dibahas panjang. Nak memahami ini masalah hadis ni banyak. Yang pakai zahir, kadang saya pakai zahir macam Wahabi, pakai zahir jadi. Kalau jumpa hadis lain pula macam bercanggah ada. Padahal tak ada bercanggahan pun. Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula atas hadis dalam masalah 163 ni. Dalil di sini kebanyakan, itulah di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat ya Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Maknanya kalau ada pergi tempat orang, suruh orang tu tempat imam tu orang kampung tu sendiri. Bermula tuan yang punya rumah lebih mustahak dengan menjadi imam dari orang yang ziarah tu. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, apabila
diizin baginya oleh yang punya rumah, maka tak apa. Dia patut dia, tapi dia kata tak apa. Mungkin dia raikan guru dia ke dan sebagainya, itu tak apa. Tiada mengapa sembahyang ia dengan menjadi imam. Jadi imam dia kena rai kan. Sebab panjang-panjang kena pening orang. Ada tempat tu nak ceramah, dia imam, dia baca melewet-lewet. Ceramah dah tinggal 15 minit ni. Penceramah dia tengok jauh. Tu. Ya, penceramah datang jauh-jauh, lepas tengok jam 15 minit nak ceramah aku. Muka dima dah 10 minit kan. Itulah. Sebab imam tu kepala dia masuk air. Dia kalau imam tu datang dengan, kadang-kadang ada pesen macam-macam. Jadi kalau tak ngaji tasawuf lagi lah, orang lagi ramai, orang lagi angin dia naik. Untuk imam depan tarik surah panjang-panjang pula. Tak mengaji fiqh, itu jadi masalah. Allah. Tambah pula lepas tu pengurusi pula panjang, dia pula cerita dah penceramah tinggal 3 minit. Di sini sama dia katamkan masa tu. Syekh Nuruddin pun nak kena sekali. Dia empuk semua sekali. Kau bagi aku masa minit, apa aku nak ceramah, dia kata. Aku nak cakap apa, dia kata. Dia bangkung begitu kan. Nanti jenis bodoh panggil, tak kerti. Cakap cerdik pula, marah pula, bodoh. Rasulullah SAW pun tengok keadaan orang macam ni keadaan. Semua ada kan. Iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Bila kamu dilantik jadi imam, maka tengok belakang, kalau ada orang tua, ada apa, nak karek ringan. Benda tu ada semua. Islam cantik. Ini bantai ikut kepala dia. Lepas tu dia baca pula macam budak ajar 6 kan. Subhanallah, subhanallah. Aduh, mahu ni. Banyak lama tengok jeling, orang tu mula jeling kan. Macam lah tuan ni. Habis tu. Jadi di sini letakkan hukum apa? Hak itu adalah hak tuan punya tempat. Teringkas je lah. Kecuali kalau dia beri, itu maknanya boleh lah. Itu pun ada khilaf ulama. Ya. Ia telah bermula tuan yang punya rumah lebih mustahak menjadi imam daripada orang yang ziarah. Dan kata setengah daripada ahli ilmu pula, mana ijtihad tu, apabila diizinkan baginya oleh orang yang punya rumah, maka tiada mengapa sembahyang ia dengan menjadi imam, boleh. Dan kata Isa dengan hadis Malik Ibnu Huwairis telah menguat ia akan makruh menjadi imam pada orang yang datang ziarah di rumah orang. Dia datang rumah orang, dia imam, makruh begitu. Dan jika diizin baginya oleh tuan punya rumah sekalipun, yang ni tak ada, tetap dia kata makruh. Izin tak izin pun makruh dia panggil. Ada banyak pandangan sini lah. Dan katanya, dan begitu juga ditegah jadi imam dalam masjid oleh orang yang datang ziarah, bahkan segianya dikatakan kepada orang tempat masjid itu, hendaklah seorang daripada mereka itu menjadi imam. Walaupun dia tuan guru besar kan, dia tuang itu tu, tempat tu dia silakan dia. Tapi kalau imam pula dah tengok tunggu dia tak wanjil imam. Dia suruh juga orang tu, maknanya faham-faham dia lah kan. Siapa yang naik tak ada masalah. Dan bagi memuaskan hati lagi pada masalah ini, lihat masalah 247 juzuk yang kedua bagi kitab ini. Itu di antara susunan dia lah. Kemudian satu lagi masalah 165. Imam tidak kari pub je kan. Yakni jikalau tuan punya rumah atau sultan tidak qari, yakni tidak betul bacaan yang memadai dalam sembahyang, dan yang ziarah datang ziarah tu qari, maka jadi imamkah juga sultan atau tuan punya rumah kerana perintahnya dan miliknya? Jawab, telah berkata Imam Asy-Syafi'i dalam dan tiada harus bagi orang yang berkuasa dan tuan punya rumah bahawa menjadi imam ia hingga bahawa adalah ia betul bacaannya. Daripada yang punya dia oleh sembahyang dia. Dalam bab ni kena pilih susunan mananya yang lebih kari, lebih ilmu lah. Kan orang belakang akan dengarkan masalah pula kan. Dia sama dia tak apa kan. Dalam PK dibahas kan.
Kalau cacat huruf sama-sama boleh. Ya. Kalau cacat huruf, dua-dua cacat, tapi huruf lain-lain dia tak boleh ikut. Yang ni tak boleh sebut sad dengan tepat. Yang ni tak boleh sebut mim dengan tepat, misalan dia. Ya. Pak Jawa disebut apa kan? Ha. Kan? Kalau Jawa pekat dulu kabari wa kata alhamdulillah. Ha jadi kap. Alqam wa alham di alhamdulillah gitu kan. Dia mengajar alham lah wa alqam gitu. Ini puak alqam sama dia boleh ikut sembahyang. Imam sama-sama dia. Ya, kalau yang ni tak boleh sebut sad. Ihdinas sirah, ihdinas sirah, ihdinas sirah, ihdinas sirah tak boleh baca. Kau bawa berganggung putar dia punya lidah tak ada pusing kan. 3 guru dia belajar, maka dia sama dia boleh. Ya, sama dia boleh. Tapi kalau yang lain tak boleh. Tiba-tiba datang qari, qari kena depankan ya, bacaan yang tepat untuk dia. Dia tak boleh duduk belakang. Tapi Imam Syafi'i kata kalau begini keadaan dia, dulukan orang yang baik bacaan daripada yang sebaliknya. Dan semayang orang di belakangnya daripada mereka yang betul bacaannya batal dan tiada terpakai semayang. Tengok tu. Orang tadi tu dia tak boleh sebab dia dah belajar, maka dimaaf untuk dia. Yang sini pula memang dia boleh, kenapa dia duduk belakang? Dia kena duduk depan. Ya, itu makna sebab tu imam-imam yang nak jadi imam semua apa? Dia orang dipanggil jawab agama, dia test semua bacaan. Ya betul-betul semua baru dia lepas. Aku tidak akan nyanyi pula ya. Bahkan kalau ada orang mengadu dia kena panggil tu. Ya, dia orang akan panggil dia test balik kata betul, kadang-kadang dia dah apa? Dia berubah. Kan? Gigi pasu hilang. Dah baca dah boleh bismillah bismillah. Kan dah teruk now pun. Tak boleh tukar orang lain je lah. Ya, kena tukar orang lain. Sebab ini bukan masalah ya, benda-benda main-main. Bukan makanan tak apa, masin sikit kita wow. Ini bila tak kena je tak sah batal semayang nyanyi. Habis. Dan masalah 166 wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfirna ya Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ya Rabbi. Terima kasih.